dua surah setakat ni lah, buat masa ni dua surah. Surah yang saya ajak adalah surah Al-Kahfi dan surah ayat-ayat lazim. Saya mula daripada bawah, tapi oleh kerana saya dah berlanjutan mengajar di sini, ada yang ikut ada yang tidak. Tapi tak apalah, Quran ni kita masuk kita mula dengan surah surah Al-Masad baru ni. Tapi tak habis lagi syarah Al-Masad, saya akan sambung hari ni. Jadi surah Al-Masad dan surah Al-Kahfi. Dan rujukan utama saya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Rujukan saya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kenapa saya pilih kitab tafsir Ibnu Katsir? Kerana kitab tafsir Ibnu Katsir ni pertama sekali termasuk kitab-kitab tafsir yang muktabar, satu. Yang kedua, kitab tafsir Ibnu Katsir ni yang banyak terjemahannya. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai buku, kedai-kedai kitab agama ni, ada kitab tafsir Ibnu Katsir diterjemah berapa jilid tu. Jadi ada terjemah. Itu memudahkan kita. Jadi itu rujukan utama saya. Adapun bila kadang-kadang kita tengok ustaz ni tiba-tiba baca tak ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pun, mana ni ustaz ni? Itu saya baca kitab tafsir yang lain sebagai bahan tambahan rujukan untuk saya juga dan untuk memberi faham yang lain. Sebab Quran ni tak cukup ditafsir dengan satu kitab tafsir. Dia jadi macam tak menarik lah untuk kita nak lebih memahami ayat-ayat Al-Quran, pertimbangan para alim ulama kita. Jadi saya ambil syarah-syarah yang lain. Antaranya syarah yang saya ambil kitab tafsir An-Nukat wal Uyun karangan Imam Al-Mawardi. Kadang saya rujuk kitab tafsir Al-Qurtubi, kadang saya rujuk kitab tafsir Al-Maghari, kadang saya rujuk kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Al-Marhum Dr. Wahbah Az-Zuhaidi. Kadang-kadang saya banyak antara kitab Syekh Asy-Syankiti, tafsir Adwaul Bayan, tafsir Al-Quran bil Quran. Kita rujuk banyak tafsir-tafsir ini sebagai bahan tambahan rujukan. Yang penting kita ada catatan nota kita, kepahaman kita. Jadi rasanya pencerahan ini maknanya tak ada timbul tanya lagi lah, ustaz ni baca kitab apa pula? Yang saya baca tu syarah kepada itu. Kita tak fokus kepada apa yang kata mesti tafsir Ibnu Katsir, tapi rujukan utamanya tafsir Ibnu Katsir lah. Sebelum saya baca tafsir-tafsir lain, saya baca tafsir Ibnu Katsir dulu. Ini kita mesti jelas. Dan ditambah dengan ulasan apa yang saya faham daripada tafsir-tafsir yang kita bacakan. Tapi saya lebih kepada syarahnya kepada tafsir-tafsir para alim ulama. Maknanya saya lebih suka kalam alim ulama kita berbanding pandangan peribadi saya. Ini kena jelas. Saya ni suka ambil pandangan ulama-ulama kita berbanding pandangan peribadi saya. Ini jelas. Jadi kita mulakan kuliah kita. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bi sirriha hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Ya hadi ihdina
Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yasir wa la tu'sir karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakumullahu khairan jazaa pada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kita sambung lagi bab pada menyatakan bertolong-tolongan atas perkara kebajikan dan ketakwaan. Hadis yang kedua dari bab ini, yang sebelum ini kita telah bacakan serba sedikit. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan minhu Uzail faqala liyanba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than, telah mengirimkan, mengutuskan satu utusan, ila Bani Lihyan, mengutuskan utusan untuk memerangi Bani Lihyan min Huzail, dari kabilah Huzail. Nabi mengutuskan tenteranya untuk memerangi Bani Lihyan dari kabilah Huzail. Faqala, yakni sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah berangkat dari tiap-tiap, dari dua orang, dari dua orang salah satu dari keduanya, dan ganjaran pahalanya di antara keduanya. Maksudnya Nabi beritahu, pergi berangkat berperang, tiap-tiap dari kamu tu kalau dua orang, seorang je pergi. Ni maksudnya. Kalau pergi perang, setiap kamu ni kalau ada dua orang, seorang pergi, jangan dua-dua pergi. Wal ajru bainahuma, dan ganjaran pahala di antara keduanya. Ganjaran pahala tetap dapat, sebab masing-masing bersungguh berniat nak perang. Tapi tak, Nabi tak bagi pergi semua. Nabi tak bagi pergi semua. Disebut adalah hadis ini, Nabi mengutuskan utusan perangnya. Yang dikatakan utusan perangnya untuk memerangi Banu Lihyan. Banu Lihyan dari kabilah Huzail, satu kabilah dari kabilah Arab yang masyhur, yang popular pada masa itu. Sesungguhnya Banu Lihyan ini orang musyrik, orang-orang musyrikin, orang-orang yang bukan Islam, yang kufur. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk memerangi mereka. Pada masa itu Banu Lihyan ni, mereka ni musyrik, kufur. Maka diberitahu pada kita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta semua, kalau dua orang seorang pergi, kalau dua orang seorang pergi, seorang tinggal. Di mana ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Ini dalam tak ada dalam hadis hadis ini syarah saya lah, syarah saya. Saya sebut firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122. Ini bersesuaian dengan hadis ini. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, artinya, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Jangan semua pergi. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama, mendalami agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka itu dapat menjaga diri. Ini ayat Quran beritahu kepada kita, jangan semua pergi jihad, pergi medan perang. Kalau kita lihat, manusia ni semua kerjanya tak sama. Orang beriman, orang Islam tak sama. Ada yang kalau dari sudut pekerjaan pun beza. Kalau semua kerja jaga keselamatan, macam mana yang lain pula? Semua nak jadi polis, semua rakyat jadi polis, macam mana? Mesti ada yang tugas-tugas, dia tak sama. Dan tugas-tugas Allah beri sesuai dengan diri masing-masing. Kita ni bekerja bukan ikut orang kata awak kena kerja ni, kita mesti kerja ni. Tidak. Mesti sesuai dengan kita kerja apa. Termasuk mereka yang sesuai untuk berjihad, maka dipilih siapa yang berjihad. Walau semangat jihad pada masa itu semua nak pergi berjihad. Tapi bukan semua mesti berjuang berjihad. Mesti ada yang mendalami ilmu agama. Mesti ada golongan yang mendalami ilmu agama. Kenapa tidak ada sekumpulan dari tiap-tiap puak golongan di kalangan mereka, golongan yang mendalami ilmu agama? Dengan sebab mereka mendalami ilmu agama, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan supaya mereka memberi peringatan, ancaman, amaran kepada kaum mereka apabila mereka pulang. Mudah-mudahan mereka menjadi golongan yang menjaga diri, orang yang takut pada Allah. Maknanya ni tugas ahli agama. Ahli agama bukan sekadar mendalami agama, mengajar agama, bahkan memberi peringatan, ancaman, mana salah, mana betul. Orang agama ni dia bercakap, tak boleh dia bercakap untuk ikut selera orang, tak boleh. Agama bukan macam tu. Ikut selera netizen tak boleh. Mesti ikut agama tu, ikut wahyu. Kalau salah, salah. Kalau betul-betul, ni kerja orang agama. Maka tak mesti orang berjihad. Ada yang macam-macam hari ni, yang jadi jurusan profesional, doktor, apa saja, yang bekerja, yang mengurus takbir sebagainya. Maka perlu ada di kalangan mereka yang faqih dalam bidang ilmu agama, yang boleh mengajar semua, mendidik semua, memberi peringatan mana salah, mana betul. Ini yang mesti kita faham. Bahkan disebut pada kita dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab babul yakin wat tawakkul, bab pada menyatakan sifat yakin dan tawakal, bertawakal. Hadis riwayat Imam Muslim menyebut, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashaqal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih, rawahu at-Tirmidzi bi isnadin sahih ala syartin Muslim. Dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah dua orang saudara, dua orang adik-beradik di zaman Nabi SAW. Seorang ni suka mendatangi Nabi SAW, suka bertemu Nabi SAW. Yang ini menuntut ilmu, ambil ilmu dari Nabi.
Ini kerjanya. Dan seorang lagi wal akharu yahtarifu. Seorang lagi pergi bekerja. Kerjanya cari rezeki, cari kerja. Bekerja. Fasyakal muhtariqu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang pergi kerja ni mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya asyik pergi belajar je. Pergi nuntut ilmu je. Pergi luar negeri ke mana-mana lah. Ni zaman tu belajarnya dengan Nabi lah. Semua sahabat belajar dengan Nabi. Jadi tak kerja pun, kerjanya belajar je. Nuntut ilmu, ini mendalami ilmu agama. Lalu Nabi SAW bersabda, dia bila saudara dia ni pergi nuntut ilmu, jadi duit kehidupan makan minum ni kawan dia yang saudara dia yang bekerja ni yang tanggung dia. Jadi itu yang siapa mengadu kepada Nabi, ni tak kerja tak apa, aku tanggung dia, aku yang kerja, aku pula tanggung dia. Lalu Nabi SAW beritahu, la'allaka turzaku bih. Boleh jadi engkau ni sebenarnya diberi rezeki dengan sebab dia menuntut ilmu. Sebab orang kita tanggung orang belajar ilmu agama ni, dengan sebab itu barangkali kata Nabi SAW, dengan sebab itu Allah beri engkau rezeki, Allah beri engkau kesenangan. Ini yang mesti kita faham. Nak menunjukkan juga antaranya, nak menunjukkan juga kepada kita bahawasanya kita menolong orang yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala juga menolong kita, rezeki kita. Ini menunjukkan jaminan rezeki kepada penuntut ilmu agama, sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Musnad Abu Hanifah. Kata Nabi SAW, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah azza wa jal wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tafaqquh pada agama Allah, mendalami agama Allah, belajar agama Allah, Allah azza wa jal cukupkan dia, Allah akan cukupkan dia. Wa razaqahu, Allah pasti beri rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak dijangka-jangka. Ini jaminan orang yang tafaqquh fid din, belajar ilmu agama, Allah murahkan rezeki dia, Allah jamin rezeki dia. Ini dia kelebihan. Bahkan orang yang beri dia, Nabi kata la'allaka turzaku bih, boleh jadi engkau ni diberi rezeki dengan sebab dia. Dengan sebab dia. Maknanya ni pergi penting. Nak beritahu kepada kita, orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezeki. Dalam perkara ini menunjukkan juga orang yang berjihad, seorang tak dapat berjihad, niat nak berjihad, orang yang tak pergi jihad tu dapat pahala juga. Daripada faedah hadis ini disebut pada kita dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, annahu la yaz'abu rijal al-qabilah atau rijal al-balad jami'ahum ila al-jihad, bal yaz'abu ba'duhum wa yakunu liman baqiya minhum mithlu ajri man kharaja idza khalafuhum fi ahlihim bi khairin wa anfaqu alaihim. Sesungguhnya tidak boleh pergi semua kabilah-kabilah mereka meninggalkan negeri mereka untuk berjihad, bahkan pergi sebahagian saja. Orang yang tinggal pahala seperti orang yang pergi keluar berjihad, kerana yang tinggal itu untuk memastikan keluarga mereka dalam keadaan baik dan boleh menginfakkan harta mereka pada keluarga orang yang pergi berjihad. Kerana orang ni pergi berjihad, tak ada masa nak cari duit, nak cari rezeki, tinggal keluarga dia. Jadi keluarga dia ni siapa nak jaga anak bini dia? Maka orang yang tak pergi jihad ni bantu keluarga dia. Ni maksudnya. Ini maksudnya, itu maksudnya saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini kita kena faham. Ini termasuk dalam isu masyarakat kita, keluarga kita hari ni. Bila suami isteri
Ibu bapa itu, ibu jenis tak bekerja. Ni banyak. Jadi suri rumah tangga. Jenis tak kerja. Suami yang cari duit, cari rezeki. Tiba-tiba suami ni meninggal dunia. Ada anak-anak ni meninggal dunia. Maka isteri ni bila dia memang tak bekerja, jadi siapa nak menanggung isteri dan anak-anak ni? Maka orang yang kena menanggung isteri dan anak-anak itu adalah adik-beradik kepada suaminya. Sebenarnya jangan pula adik-beradik suaminya kata, kau dah lah laki kau dah meninggal, kau pergilah kerja cari duit nak tanggung anak-anak kau. Bukan. Kewajipan itu jatuh kepada adik-beradik dia. Kalau ada orang datuk, bapak dia lah yang boleh, ada bapa dia. Tapi yang belah suami dulu. Kalau belah suami dah tak ada, baru boleh pergi sebelah isteri tu. Tapi sebelah suami tu tak boleh. Dia memang dulu memang tak kerja. Memang ni nak tanggung anak macam mana. Suami dah meninggal, pada masa tu kewajipan jatuh kepada adik-beradik lelaki dia. Adik-beradik suami yang lelaki. Adik-beradik suami yang lelaki. Kalau adik-beradik suami lelaki tak ada, baru boleh kepada adik-beradik yang belah perempuan. Kalau tak mampu sebagainya, boleh pindah kepada adik-beradik sebelah isteri itu. Ini kita kena faham. Ini yang jadi masalah hari ni. Berlaku banyak ibu tunggal nak sara anak. Akhirnya ada pula persatuan ibu tunggal nak tanggung. Padahal keluarga dia ada, adik-beradik dia ada. Sepatutnya bantu, sepatutnya tolong ini. Sebagaimana Nabi SAW, bila ibu bapanya wafat, meninggal dunia, siapa yang jaga Nabi? Datuknya. Bila datuknya meninggal, siapa yang jaga Nabi? Pak saudaranya Abu Talib. Ini contoh yang paling mudah nak kita faham. Sama juga mereka yang pergi berjihad, tinggalkan keluarga. Keluarga tu siapa yang tanggung keluarga dia? Maka orang yang tinggal kena tanggung, kena bantu keluarga dia. Ini dia. Jangan kita cakap kau pergi sibuk nak pergi perang, kenapa anak bini kau macam mana? Sudah macam tu. Dah memang dia kewajipan dia kena pergi berjihad, berperang. Ini kita kena faham. Kemudian disebut pada kita lagi, al-hadithu yashiru ila tawza' al-mas'uliyah baina afradil ummah al-haya' tatatallabu anwa'an minat tabi'at fal ba'du yaqumu bi ri'ayati syu'unil asr wal akharun yusyarikuna fil jihad. Hadis ini mensyaratkan, membahagikan tugas-tugas tanggungjawab di antara umat Islam dalam kehidupan. Pada masa kehidupan dituntut supaya berbeza-beza, berlainan tugas-tugas masing-masing. Ada tugas memang kewajipan semua, ni fardu ain, setiap seorang kena. Solat tak boleh, solat aku malas lah, kau solatkan untuk aku, tak boleh. Ini dia. Ada yang fardu kifayah. Kalau dalam ramai-ramai ni mesti ada seorang. Ada seorang. Dalam hukum fiqh ada ilmu fardu ain yang wajib semua tahu. Antaranya rukun Islam 5 tu wajib semua tahu. Ini kita kena faham. Kemudian ada juga yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah orang yang mendalami yang lebih dalam. Ini termasuk fardu kifayah, termasuk dalam hukum-hukum fiqh fardu kifayah. Macam contoh solat jenazah, ini fardu kifayah. Termasuk juga mereka yang dalam bidang lain, macam bidang kedoktoran. Mesti ada umat Islam yang bidang kedoktoran. Mesti ada orang umat Islam yang bidang guru, cikgu, mengajar anak-anak. Mesti ada bidang macam-macam lah, memasak ke apa, kena berlainan. Kadang kita tengok anak kita mentang-mentang mak ayah cikgu, nak anak-anak semua cikgu. Tengok anak tu cenderung mana, bakat anak tu ke mana. Sebab anak ni bukan sekadar anak kita, keuntungan kita, kesenangan kita, tetapi kita melihat anak ni dari sudut masyarakatnya, dari sudut negaranya, anak ni nak ke mana. Ini kita kena tengok. Tak salah anak kita nak anak kita jadi guru juga, jadi cikgu, tak salah.
Tapi kita tengok anak tu ke mana. Oh, tengok-tengok anak aku ni kena jadi polis, tengok-tengok anak aku ni kena jadi doktor, tengok-tengok anak aku ni bakat dia. Kita tengok anak tu, supaya kita boleh berbakti kepada masyarakat. Kadang ada juga masyarakat kita yang terlibat dengan bidang politik, politik kepimpinan. Kena ada juga umat Islam yang terlibat bidang politik. Kalau umat Islam tak ada dalam politik, takkan politik nak diserahkan kepada mereka yang bukan Islam. Walaupun di zaman hari ini kita bercakap politik itu kotor, tapi kena ada tak orang yang terlibat dalam politik? Kena ada orang Islam yang faham agama yang terlibat dengan politik. Juga dalam bidang ekonomi, kena ada juga orang Islam yang terlibat dalam bidang ekonomi, bidang kedoktoran, kepakaran, macam-macam. Ini kita kena faham. Itu pentingnya ilmu kepahaman yang kita kena sampaikan. Dan pentingnya untuk saya bercakap hari ni, kena ada benda ni. Kalau kita tak bercakap, akhirnya kita ni fikir satu aja. Kita fikir diri kita, kita fikir keluarga kita, kita tak fikir masyarakat kita, negara kita. Sebab kalau keluarga kita selamat, negara kita tak selamat, tak jadi apa juga. Ini kita kena faham. Seterusnya disebut untuk menegakkan urusan keluarga dan lain-lain, saling berkongsi. Mereka dalam perkara yang berhubung dengan jihad ini, maka jihad yang disebut, saya sebut sebelum ni dalam konteks yang luas. Tak mesti kita faham jihad ni mereka yang menegakkannya dengan berdiri di medan perang, tak mesti. Jihad dengan maksud macam-macam, jihad ilmu, jihad dalam pekerjaan, jihad macam jihad satu permata yang hilang di sisi umat Islam. Yang barat hari ni racun umat Islam, nak cakap jihad ni ganas, tidak. Jihad bila ada dalam diri umat Islam bertambah kuat, belajarnya kuat, bekerjanya kuat, semangat. Ini dia kita penting. Hadis seterusnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqiban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilai imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj qala na'am walaki ajran, rawahu Muslim. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sekumpulan yang orang-orang yang menunggang binatang, tak kira tak disebut unta ke kuda ke, hari ni kenderaan lah. Sekumpulan yang menunggang di nama tempatnya di Rauha, satu tempat namanya Rauha. Lalu Nabi bersabda, yakni bertanya, manil qaum, siapa ni? Ni kumpulan apa ni? Kaum apa ni? Kabilah apa ni? Qalu, mereka menjawab al muslimun, mereka jawab orang-orang Islam. Kita ni kalau orang tanya kita, kalau orang bukan Islam tanya kita agama apa, tanya kita ni menganut agama apa, jangan segan nak cakap aku agama Islam. Kena zahirkan, kena nyatakan, jangan malu. Ni Ahmeng ke Ahcong tanya awak ni agama apa, seganlah nak cakap, tak boleh. Islam macam apa, kalau orang minat tengok bola lah, saya memang dari dulu lah minat tengok bola. Pemain bola sepak dulu Arsenal, Van Persie, Robin Van Persie, dia punya Islam. Orang bagi dia arak, dia kata dia tak minum, dia I am Muslim, dia kata aku orang Islam, dia kata. Beritahu media tengok seluruh dunia, oh rupanya dia orang Islam. Islam kita kena zahirkan, kena tunjukkan. Itulah tujuan agama Islam tu didatangkan. Mereka jawab kami ni orang Islam, kuat Islam, golongan Islam. Faqalu, lalu mereka bertanya pula, man anta, siapa engkau pula? Sebab ni bila Islam dah meluas kan. Qala, Nabi bersabda, Rasulullah. Para sahabat ni ramai, yang jauh kan, yang tak jarang jumpa Nabi, jauh di pelosok qaryah-qaryah, kampung-kampung negeri.
Lalu Nabi menyebut Rasulullah. Nabi tak sebut Muhammad. Bila dibalas tadi sebut kami ni orang Islam. Bila tanya siapa pula engkau, dijawabnya Rasulullah. Rasulullah, utusan Allah, Rasulullah. Nabi sebut pangkat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebut pangkat Rasulullah. Aku ni Rasulullah. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Lalu ada seorang perempuan angkat di depan Nabi anak kecil. Dia angkat anak kecil. Sabiyan ni anak kecil, belum baliklah, anak yang tak boleh menguruh diri. Faqalat, lalu dia berkata, ali hadza hajj, apakah dikira haji ni? Anak ni dikira haji? Sah ke dia ni haji? Nak pergi haji ni, kumpulan. Qala, lalu Nabi bersabda, na'am, ya, dikira haji, hajinya sah. Dapat pahala. Walaki ajr, dan untukmu ada pahala juga. Pertama pahala buat haji, yang kedua pahala bawa anak tu. Anak tu dapat pahala haji disebabkan anak tu tak mampu kerjakan haji kanak-kanak, tapi kita yang bawa, kita anak punya pahala tu kita pun dah dapat sebab kita membantu anak tu mengerjakan haji. Anak kecil dibawa. Engkau pun dapat pahala dia juga, dapat pahala juga. Pahala satu pergi haji, satu bawa anak pergi haji, dapat pahala. Ini anak tu belum balik lagi. Daripada hadis ini diberitahu pada kita, an man kana sababan fi ta'atin aw aana 'alaiha hasalalahu minal ajr kama law basyaraha. Bahawa orang yang menjadi sebab pada ketaatan, orang yang dia ni menjadi sebab kepada sesuatu ketaatan atau membantu kepada ketaatan itu, dia jadi pembantu kepada orang membuat taat, alaiha hasalalahu minal ajr, ke atasnya menghasilkan pahala, dapat pahala disebabkan membantu juga, disebabkan menjadi sebab kepada orang berlaku taat. Kama law basyaraha, sebagaimana orang yang melakukan itu. Ini dia. Seterusnya disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, hajjus sabi jaiz. Haji kanak-kanak itu hukumnya harus dalam Islam, boleh. Makna kanak-kanak pergi haji, boleh pergi haji. Walaupun kanak-kanak ni fahamlah. Contoh kalau kanak-kanak tu puasa tak sama, puasa macam orang dewasa tak sama. Pergi haji, dia haji kanak-kanak lah, tapi sesuai dengan kanak-kanak lah. Tapi hukumnya harus. Wa sahih, dah hukumnya sah menurut ilmu kanak-kanak itu, sesuai dengan kanak-kanak itu. Wa yu'jaru alaihi, dan diberi pahala kepada kanak-kanak itu. Walakin la yasqutu anhu hajjatal islami ba'dal bulugh. Ingat, akan tetapi tidak gugur darinya kewajipan mengerjakan haji dalam rukun Islam setelah balignya. Ertinya walau kanak-kanak tu pergi haji, bila dah balik, kewajipan haji itu masih ada. Kerana yang dikira wajib ni masa bila? Masa balik. Sebab tu anak-anak ni pergi haji ni sebenarnya masa yang kita ni dikira wajib tu golongan mukallaf, disebut mukallaf ni, golongan yang diberi taklif, mukallaf, diberi kewajipan adalah orang yang sudah balik. Maka yang wajibnya masa dah balik. Adapun yang masa kanak-kanak tu tak dikira wajibnya, tak dikira wajib masa balik itu. Masa kanak-kanak, namun masa kanak-kanak itu tetap dapat pahala. Seterusnya dalam hadis ini berbicara pada kita tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adamu tamayyuzihi an baqi ashabihi, walidzalika sa'alahul qaum man anta liya'rifuhu. Tawadhu'nya sifat Nabi SAW. Nabi ni seorang yang rendah diri, sekali-kali tidak membeza-bezakan terhadap para sahabatnya yang lain. Ada yang
pengikut-pengikutnya yang tak kenal baginda SAW yang duduk jauh kampung masuk Islam di tangan para sahabat yang dekat. Jadi sampai orang tu masuk Islam. Orang tu tak sempat lagi, tak kenal lagi Nabi Muhammad. Jadi Nabi ni rendah diri, tawaduk. Bila ditanya siapa engkau, tujuannya mereka nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa engkau. Kita macam-macam orang besar sangat. Orang ingat orang semua kenal kita, Datuk Tan Sri. Tiba-tiba tanya, awak ni siapa? Kita Tan Sri agaknya, Datuk. Aku pun dia tak kenal dalam hati. Buat tak layan ajalah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah. Siapa engkau? Rasulullah. Beritahulah. Saya ni sebenarnya Tan Sri ni. Kena beritahu. Jangan buat act pula. Takkanlah tak kenal aku ni. Lah orang kampung duduk ceruk jauh sana. Bukan belum tentu semua orang kenal kita. Tak kenal kita. Saya sendirilah. Saya ni kita pandai suka sembunyi diri. Bila kat luar, saya kadang suka tak pakai kopiah, tak tutup kepala lah. Patut al-maklum lah rambut kita tu kan. Macam orang tengok ni macam bukan ustaz lah. Memang orang tak kenal saya. Itu kehebatan saya lah, menyembunyikan dia. Orang tak kenal kita. Dia tak kenal. Tapi yang dia perhati, tapi orang kampung memang kenal lah tu. Orang kampung dia tengok semacam dia kenal jugalah. Orang luar dia tak kenal kita. Kalau kita keluar daripada daerah Muar, apa orang tak kenal kita. Kalau sekitar daerah Muar barangkali kenal. Itu pun kalau kita pakai kopiah. Kalau kita pakai serban lagi. Pernah saya mengajar satu tempat tu, masjid tu, kebetulan habis mengajar, depan tu jual burger. Orang jual burger. Agaknya dia dengar suara. Saya pun beli burger dia. Ngajar-ngajar, orang burger tu tanya, ustaz siapa yang ngajar tu tadi? Ustaz siapa ngajar tadi? Saya pun beritahulah. Dia kata, saya yang ngajar. Oh, awak kenapa suara macam orang tua? Dia kata, suara orang tua. Dia kata, suara orang tua. Dia kata, saya ngajar. Dia kata, okeylah, suara jelas. Dia kata macam tu. Kadang begitu. Tapi bila orang tanya kita, atas sebab kalau kita macam segan lain lah. Tapi kalau orang tanya, jangan kita bersikap sombong. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dirinya Rasulullah atas tujuan bersikap baik terhadap umatnya. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita oleh bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Di mana apa yang lepas, setelah mana saya merujuk rakaman video saya lepas, saya menyebut perkataan tabba. Tabba tu saya kata perkara yang sudah berlaku. Lalu saya menyebut tersasul, saya sebut fa'lul mudhari'. Sebenarnya bukan fa'lul mudhari', saya perbetulkan fa'lul madhi. Ini bagi mereka yang belajar dalam bidang bahasa Arab nanti pelik pula tengok kenapa ustaz ni sebut fa'lul mudhari', tersasul sebenarnya. Jadi saya betulkan balik sebagai amanah ilmu.
tabbat yada abi lahab wa tabb. Yang lepas kita sempat satu ayat ni ditafsirkan. Saya jelaskan sikit lagi. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa Abu Lahab akan rugi dan binasa. Dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya, sebagai kutukan. Kutukan sebagai ucapan laknat dari Allah. Binasa pada kedua belah tangannya kerana tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, bererti ia telah dirinya juga binasa. Dikatakan Abu Lahab padahal namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, hamba kepada sembahan Uzza. Dia ada Tuhan Uzza, nama berhala. Kerana wajahnya tampan menawan, dalam keadaan wajahnya tampan menawan, namun para ulama berpendapat bahawa dikatakan Abu Lahab kerana ia pasti menjadi penghuni neraka yang marak apinya menjulang. Keadaan ini seperti orang komunis memilih syiar merah dan golongan kiri, kerana golongan kiri adalah ashabus shimal. Golongan ashabus shimal, golongan kiri. Alangkah buruknya golongan kiri itu. Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abu Lahab, dan penutupnya adalah sebagai keterangan dari Allah bahawa kutukan tersebut telah terbukti dan Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Maknanya Abu Lahab confirm ahli neraka. Kita jangan kata Abu Lahab tu tak mesti masuk neraka, jangan. Ini bersalahan dengan Quran. Ini secara nas jelas tentang Abu Lahab. Firmannya lagi, ma aghna anhum aluhu wa ma kasaba. Tidak berguna darinya harta bendanya, dan tidaklah berguna juga usahanya. Imam Ibn Kathir menyebut qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil amin. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu wa ma kasaba yakni waladuhu, wa ruwi'a an Aisyah wa Mujahid wa Atha wal Hasan wa Ibnu Sirin مثله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا ما يقول ابن أخي حقا fa inni aftadi nafsi yaum al-qiyamah minal azab bimali wa waladi fa anzalallahu ta'ala ma aghna anu malu wa ma kasab. Firman Allah, ma aghna anu malu wa ma kasab, tidaklah berguna kepadanya, ini berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang meriwayatkan berkait dengan ayat wama kasaba dan apa yang diusahakan, tidak berguna harta bendanya dan apa yang diusahakan. Yang dimaksudkan apa yang diusahakan itu anaknya hasil usahanya. Kita tengok yang awal disebut ma aghna an umalu wa ma kasab. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nukat wal Uyun menyebut ma aghna anhu, tidak berguna darinya. Ada dua maksud. Pertama, ma dafa'a anhu, kata Imam Al-Mawardi menukilkan tidak dapat membelanya, tak boleh nak bela. Kata Ad-Dhahab ma nafa'ahu, tidak memberi manfaat, tidak berfaedah, tidak berguna tadi. Wa fi maluhu, dan pada perkataan maluhu tidak berguna atau tidak boleh membela, tidak boleh memberi faedah hartanya. Menurut Imam Abu Al-Aliyah, annahu arada aghnamuhu li'annahu kana sahib sa'imah,
Yang dimaksudkan tidak berguna hartanya adalah apa? Kambing-kambingnya, ternakan kambingnya. Kerana dia merupakan seorang penternak, peternak kambing lah, peternak binatang. Tak berguna. Harta sesuai dengan zaman itu, harta dia kambing dia apa. Kita zaman hari ni lah, harta masing-masing tak berguna. Asani, maksud yang kedua yang dimaksudkan harta, annahu arada taliduhu wa tarifuhu wa talid al-mawruth wa tarib al-muktasib. Imam Al-Mawardi menukilkan maksud yang kedua, tak berguna hartanya, yakni yang dimaksudkan hartanya yang diwarisinya, harta yang diwarisinya, dan harta yang watarifu, harta yang dia usahakan, yang dia dapat daripada peninggalan, dan apa yang dia usahakan untuk tambah tak berguna. At-talid maksud al-mawruth, at-tarib maksud al-muktasib. At-tarib maksud yang dia usahakan. At-talid maksud yang diwarisi, yang diwarisi dan diusahakan. Ini harta yang apa yang dia ada, tak berguna. Wa ma kasab, dan juga tak berguna apa yang dia usahakan. Ibnu Abbas dan lain-lain menurut apa yang dinukilkan tadi oleh Imam Ibnu Katsir, anak penaknya. Ibnu Abbas kata anak penaknya. Ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian dari hadis Aisyah. Menyebut auladukum min kasbikum, anak penak kamu dari hasil usaha kamu sendiri. Disebut dalam riwayat juga, in atyabu ma akaltum min kasbikum. Jika baik apa, bahawasanya yang paling baik, inna atyaba, bahawasanya yang paling baik apa yang kamu makan dari usaha kamu. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya paling baik apa yang kamu makan dari hasil usaha kamu sendiri, rezeki yang baik. Dan juga disebut anak penak kamu dari hasil usaha kamu sendiri. Nak dapat anak ni tak boleh duduk saja, kahwin duduk saja, laki tengok bini, bini tengok laki, tak ada anak lah macam tu. Mesti ada usaha yang dilakukan untuk dapat anak. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Tazawwaju, apa Nabi kata? Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Nabi, berkahwinlah kamu orang yang penyayang, ada sifat penyayang, dan juga yang suka anak, yang suka beranak. Al-walud, suka beranak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, aku sangat merasa megah dengan umatku yang ramai nanti di hari kiamat. Aku merasa bangga dengan umatku yang ramai nanti. Ini dia. Jadi apa, cari isteri yang sifat penyayang dan suka anak. Suka buat. Ini kelebihan umat Islam zaman hari ini. Umat Islam anak ramai. Kalau orang dulu lagi lah ramai, belah-belah, makan belah saja. Sekarang 5 tu ramai dah. Kita tengok orang bukan Islam 2, 3. Orang Islam jadi lagi ramai. Ini kelebihan. Ini kelebihan orang Islam sesuai dengan sunnah baginda SAW, meramaikan ummah. Yang disebut juga dengan maksud usahanya itu waladuhu, anaknya tadi, yang juga disebut menurut Imam Ad-Dhahak amaluhu al-khabis, amalnya yang buruk. Amalnya yang buruk juga dikatakan amal yang buruk itu tidak memberi sedikit pun manfaat. Dan yang dimaksudkan tak berguna hartanya, usahanya juga, Imam Al-Mawardi menyebut ahaduhuma fi adawatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalam perkara memusuhi, sifat permusuhannya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Nabi, orang beriman, memusuhi Islam, tak berguna pun hartanya, usahanya tak berguna pun untuk dijadikan usaha untuk memusuhi perjuangan Islam, usaha untuk memusuhi Nabi dan orang beriman.
Asani yang kedua, fi daf'in nar anhu yaumal qiyamah. Juga tak berguna harta dan usahanya untuk menghalang dari masuk ke dalam api neraka Allah di hari kiamat nanti. Ini dia. Ini dia. Orang yang lawan agama, harta benda, usahanya tak berguna pun. Di dunia secara duniawi Allah tetap memberi kemenangan pada orang beriman. Di akhirat kelak dia tak boleh nak gunakan harta benda, kekayaan dia untuk menghalang diri dia untuk selamat daripada menempah diri ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak ia masuk Sayasla naran dzatal lahab. Kelak ia masuk api neraka, api neraka yang mempunyai lahabnya, yang marak. Di mana disifatkan Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang marak. Ini sebagai ancaman kepadanya. Dia masuk ke dalam api, menjadi bahan bakaran api neraka Allah. Disebut dan dimaksudkan menurut Imam Ibn Katsir, yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya pula pemunggah kayu api. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Tak sebab masa saya terjemah. Isteri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya bernama Ummu Jamil. Nama asalnya ialah Arwah binti Harb Ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana itulah maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengazabnya dalam neraka jahanam. Maka disebut hammalatal hatab, pembawa kayu api. Fi jidha ablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Iaitu memunggah kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Isterinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Sebab apa? Sebab isterinya dulu kuat menolong, membantu. Jadi pembantu kepada orang yang melawan Islam ni juga nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut nama isterinya juga, isteri Abu Lahab ni gemar berjalan menghamburkan fitnah hasutan. Ini pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan kerap berjalan hasut orang sana sini. Ini perangai perempuan yang jahat. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, Atiyah, Ad-Dhahab dan Ibnu Zaid, bahawa isteri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini sikap Abu Lahab. Sampai sikap isteri Abu Lahab suka menghalang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isteri Abu Lahab suka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang fakir miskin. Dan dia pernah mencari kayu bakar. Sebab itu digelar dengan hammalatul hatab. Orang yang pembawa kepada kayu api. Hammalatul hatab. Dipanggil pembawa kayu api sebagai cemohan terhadapnya. Ini disebut begitu. Pendapat yang benarnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi Allah menegaskan bahawa isteri Abu Lahab akan diazab sebagaimana suaminya. Isterinya bernama Arwah binti Harb ini
diazab, menyebarkan fitnah dan suka untuk memadamkan dakwah sebaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isterinya juga dibalat. Fi jidiha hablum min masad, di leher isterinya itu ada tali dari sabut. Ayat ini Allah menyatakan bahawasanya bahawasanya menurut Imam Ibnu Katsir, yang mana Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, dahulu isteri Abu Lahab mempunyai sebuah kalung yang mewah. Ada kalung macam rantai yang mewah. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung ini, aku sanggup jual untuk membiayai dengan jalan memusuhi Muhammad SAW. Gunakan kalung untuk memusuhi Nabi SAW. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya kelak di hari kemudian. Di mana Ibnu Jarir mengatakan, ayat ini meriwayatkan yang dimaksudkan dengan al-masad itu artinya sabut. Artinya sabut. Urwah Ibnu Zubair mengatakan bahawa al-masad artinya rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Jauhari mengatakan bahawa al-masad adalah sabut, dan al-masad juga bererti tali yang terbuat dari sabut atau kulit pokok, dan ada kalanya terbuat dari kulit unta atau bulunya. Dalam bahasa Arab dinyatakan ertinya ialah apa disebut wamasadtul habl amsuduhu masdan idza ajadtu fatlah. Yang maksudnya engkau memintal tali itu dengan pintalan yang baik. Ini sebut tali yang dipintal. Maka bila tali yang dipintal dimaksud juga dengan sabut. Mujahid mengatakan yang dimaksudkannya sejenis pasung leher yang terbuat dari besi. Pasung ni macam besi yang melekat kalau orang yang ditangkap dipasung. Terbuat dari besi. Ini yang dimaksud dengan masad. Ibnu Abu Hatim menyatakan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, bila datangnya wanita yang bermata juling, iaitu Ummu Jamil binti Harb, yang ini isteri Abu Lahab, yang sambil menyumpah-nyumpah. Dia suka menyumpah-nyumpah, sedangkan tangannya memegang batu sambil mengucapkan kata-kata syair dengan mengatakan, dia Muhammad telah mencela agama nenek moyang kami. Agamanya ku tolak dan perintahnya ku tentang. Ini dia. Dia hasut orang. Pada masa itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid ditemani sahabat qaribnya Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar melihat Ummu Jamil, ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ummu Jamil isteri Abu Lahab datang, dan aku khawatir keselamatanmu bila dia melihatmu. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, dia tidak akan dapat melihatku. Dan Nabi SAW membaca suatu ayat Al-Quran sebagai pelindungan buat dirinya, sebagaimana disebut melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Isra ayat 45. Nabi baca, dan apabila kamu membaca Al-Quran, nescaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Nabi baca ayat Al-Isra 45 ni, Ummu Jamil tak nampak, isterinya tak nampak. Maka Ummu Jamil datang berdiri di depan Abu Bakar, tak tengok Nabi SAW. Lalu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat berita bahawa temanmu mengejekku. Abu Bakar menjawab, tidak, demi Tuhan penguasa Kaabah ini, baginda tidak mengejekmu.
Maka Ummu Jamil pergi sambil mengatakan, orang-orang Quraisy telah mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah anak perempuan yang memimpin mereka. Sufyan mengatakan bahawa Al-Walid dalam hadis atau selain Al-Walid menyebut bahawa Ummu Jamil terjatuh kerana kainnya tersangkut. Saat itu ia sedang melakukan tawaf di Kaabah. Maka Ummu Jamil mengatakan, celaka si pencela itu. Maka Ummu Hakim binti Abdul Muttalib mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar wanita yang menjaga kehormatannya, maka aku tidak berbicara, dan aku adalah seorang wanita pingitan, maka aku tidak mengetahui banyak hal, dan kita berdua dari kalangan anak-anak sepupu dan orang-orang Quraisy lebih mengetahui. Bila mana Ummu Jamil ni jatuh pun disebutnya celaka si pencela itu, iaitu Muhammad. Apa saja malang tak ada dirinya ditujukan kepada Muhammad SAW. Maka sesuai disebut Hammalatul Hatab, orang yang pembawa kayu api. Jadi cukup setakat itu. Kita akan datang kita masuk surah Al-Kahfi. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiya subulha wa mal'abi nurika alladhi la yakhbu wa syarah sudurha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa madal syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghayruk. Tasanna bi 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang memberi manfaat bukan mudarat. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turun sesuatu kepada kami dalam keadaan musibah tidak menimpa kami. Allahumma hafazna wal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan seluruh umat Islam. Wa qina wa iyyahum syarral makhawif ajma'in. Dan peliharalah kami dari segala keburukan yang kami takuti. Wahfazna minal fitani wal waba'i wa syururil ghawgha'i wa sawlatiz zalimin. Dan peliharalah kami dari fitnah-fitnah ujianmu ya Allah, dan juga dari wabak penyakit serta kesengsaraan rakyat jelata, juga dari serangan musuh yang zalim. Waja'alna min syarri ma qadaitahu salimin, waja'alna min syarri ma qadaitahu salimin, waja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang Islam yang selamat dari segala keburukan. Allahumma shrif 'anna al-qahta wal ghalaa wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari kemarau, kelaparan, kesengsaraan, dan juga dari ekonomi yang tak stabil, berlakunya inflasi barang. Juga hindari kami dari wabak penyakit. Juga hindari kami dari segala macam mara bahaya, bala ujian. Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.